Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdihil masihil maut. Baras malfuzat daripada Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihi salatu wassalam. Cara untuk mencapai kebahagiaan. Huzur bersabda, jika kamu mencapai kebahagiaan dan ingin memenangi hati orang lain, maka jalanilah kesucian dalam hidup. Bertindaklah mengikut akal dan berjalan atas hidayat kalam ilahi. Perbetulkan diri sendiri dan perlihatkan orang lain tentang akhlak fadilah yang agung. Dengan itu kamu akan berjaya. Ungkapan ini sangat bagus sekali. Perkara yang muncul dari hati akan turun ke atas hati. Jadi pertama sekali sediakan hati. Jika hendak memberi kesan ke atas hati, maka lahirkan kekuatan amalan. Ini kerana tanpa amalan, kekuatan bercakap dan kekuatan lisan tidak memberi manfaat. Ratusan ribu orang mahir dalam medan berkata-kata. Banyak juga maulvi dan ulama yang kesana sini naik ke atas mimbar memberi nasihat yang menganggap diri mereka sebagai naib rasul atau pewaris Nabi. Mereka mengatakan jauhi takbur, sombong dan kejahatan. Tetapi amalan mereka memperlihatkan bahawa mereka sendiri melakukan apa yang mereka tegah. Cuba ukur, adakah nasihat mereka memberi kesan ke atas hati kamu? Ucapan dan amalan harus sepakat. Huzur bersabda, jika orang-orang seperti ini juga termasuk orang yang ada kekuatan amalan dan mengamalkannya terlebih dahulu sebelum mengatakannya, maka Al-Quran Syarif tidak perlu menyatakan lima taquluna ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat 3. Ayat ini hendak menerangkan bahawa di dunia ini orang yang cakap tidak serupa bikin itu telah ada dahulu, sekarang dan juga akan datang. Kamu dengarkanlah kata-kataku ini dengan sebaik-baiknya. Jika insan bercakap bukan dengan hati yang suci dan tidak mempunyai kekuatan amalan, maka dia tidak akan memberi kesan. Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat diketahui melalui perkara ini kerana kejayaan dan kesan ke atas hati yang ada dalam diri baginda tidak kelihatan bandingnya dalam sejarah Bani Adam. Dan semua ini berlaku kerana ucapan dan amalan baginda sangat sepakat. Amalkan apa yang aku katakan ini. Huzur bersabda, tujuan aku katakan hal ini ialah supaya mereka yang berhubungan denganku dan disebabkan hubungan ini mereka menjadi anggota badanku. Amalkanlah apa yang aku katakan ini. Bertindaklah menggunakan akal dan kalam ilahi supaya makrifat yang sebenar dan cahaya keyakinan akan lahir dalam diri kamu. Dan juga kamu akan menjadi wasilah kepada orang lain yang memandu mereka dari kegelapan menuju cahaya. Oleh kerana kebelakangan ini kritikan dibuat berdasarkan kepada alam semula jadi, perubatan dan astronomi. Sebab itu menjadi satu kewajipan atas kita untuk menguasai dan mengetahui ilmu-ilmu berkenaan supaya sebelum menjawab, kita mengetahui hakikat kritikan mereka. Mempelajari ilmu pengetahuan moden. Huzur bersabda, saya menganggap para maulvi itu silap jika menentang ilmu pengetahuan yang baru. Mereka berkata seperti itu sebenarnya hendak menyembunyikan kesilapan dan kelemahan mereka. Fikiran mereka telah ditanamkan bahawa penerakan ilmu-ilmu baru akan mendatangkan keburukan dan kesesatan kepada Islam. Mereka seolah-olah mengatakan bahawa Islam bertentangan dengan akal dan sains. Oleh kerana mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menzahirkan kelemahan falsafah mereka. Sebab itu mereka menutupi kelemahan. Mereka menegaskan bahawa salah jika mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Roh mereka menggigil kerana falsafah dan tunduk di hadapan penyelidikan-penyelidikan yang baru. Falsafah yang sebenar ada dalam Al-Quran. Huzur bersabda, tetapi mereka tidak jumpa falsafah yang hakiki yang boleh lahir melalui ilham yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Falsafah itu hanya diberikan kepada mereka yang melemparkan diri di hadapan pintu Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Yang hati dan fikiran mereka kosong dari sebarang fikiran takbur dan mengakui kelemahan mereka, lalu mengikrarkan perhambaan dengan cara yang sebenar-benarnya. Ilmu pengetahuan moden harus menurut Islam. Jadi memang hari ini perlu meneroka ilmu-ilmu baru dengan tujuan menghormati Islam dan meninggikan kalimah Allah dan lakukan dengan bersungguh-sungguh.
Tetapi saya juga ada pengalaman dan saya hendak menjelaskan sebagai peringatan bahawa orang yang telah cenderung ke arah ilmu-ilmu ini dan mereka begitu hanyut sehingga tidak ada masa untuk duduk bersama ahli zikir. Dan dia sendiri sudah jauh dari nur ilahi. Mereka itu telah terpesong dan jauh daripada Islam. Dan sebagai ganti cenderung kepada ilmu itu, Islam harus dipatuhi. Adalah terbalik jika berusaha menjadikan Islam yang menurut ilmu-ilmu itu dan menganggap diri sendiri sebagai pengkhidmat agama dan bangsa. Tetapi ingatlah bahawa orang yang boleh melaksanakan pekerjaan ini, yakni menghormati agama, hanyalah mereka yang mempunyai cahaya langit dalam dirinya. Sebenarnya pengajaran terhadap ilmu-ilmu ini diberikan menurut kepedirian dan falsafah yang akibatnya pencinta ajaran-ajaran itu yang pada mulanya bersangka baik, mereka tetap disiplin mengerjakan amalan Islam. Tetapi oleh kerana mereka terus-menerus berjalan ke arahnya, mereka semakin meninggalkan Islam dan penghujungnya mereka langsung tidak lagi mengamalkan ajaran Islam dan mereka tidak ada lagi hubungan dengan perkara yang hakiki. Ini menyebabkan mereka tenggelam dalam membuat penyelidikan dan kajian-kajian tentang ilmu-ilmu moden. Ramai orang yang dianggap sebagai pemimpin suatu kaum. Mereka tidak memahami perkara ini. Bahawa mereka seharusnya mendapatkan apa sahaja ilmu pengetahuan moden yang boleh mendatangkan manfaat jika dilakukan dengan niat hanya untuk menghormati agama. Dan juga mereka harus mengambil manfaat melalui persahabatan dengan mana-mana orang yang datang dari Tuhan. Uzur bersabda, keimanan saya menyatakan bahawa sebab tersebarnya fahaman tidak mengakui Tuhan adalah berpunca daripada serangan syaitan melalui racun pemesongan yang syarat dengan ilmu semula jadi, falsafah atau dari pihak pakar astronomi terhadap Islam. Untuk menghadapi semua itu atau untuk menjawabnya, Islam dan nur langit dianggap lemah. Lalu mereka menggunakan kepanjangan akal mereka dan dalil-dalil yang disandarkan ke sana sini. Kesannya maksud dan tujuan Al-Quran itu akan menjadi jauh. Manakala fahaman etisme yang tersembunyi selama ini itu yang akan diletakkan di dalam hati. Ini menyebabkan satu masa nanti Allah Ta'ala tidak akan memberi kurnia. Akhirnya fahaman etisme akan berkuasa dan itulah yang mewarnai hati sehingga menyebabkan kemusnahan kepadanya. Kebelakangan ini, orang-orang yang terpelajar sedang menghadapi satu musibat yang besar, iaitu mereka langsung tidak mendapat sentuhan ilmu agama. Kemudian apabila mereka membaca kritikan daripada pakar astronomi atau ahli falsafah, maka akan muncul keraguan dalam diri mereka terhadap Islam, yang akhirnya mereka menjadi Kristian atau ateisme. Dalam keadaan ini juga ibu bapa mereka berlaku sangat zalim atas mereka kerana tidak memberi waktu untuk menanamkan didikan agama kepada mereka. Dan sejak dari mula lagi, mereka telah ditanamkan dengan kesibukan dan kebendaan sehingga mereka terhindar dari ajaran suci agama. Malfuzat jilid 1 halaman 57 sehingga 60. Jazakumullah ahsanal jazah. Pada tuan-tuan dan puan yang dapat hadir pada malam ini, semoga daras malfuzat pada malam ini dapat memberikan kita sekurang-kurangnya ilmu ataupun kita memahami apa yang telah Huzur sampaikan kepada kita. Jazakumullah ahsanal jazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.